Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini kita akan bincangkan tajuk baru iaitu 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Jadi dalam buku teks kamu boleh lihat muka surat 146. Okey. Okey, objektif PDPR kita pada hari ini ialah diharapkan pada akhir pembelajaran murid akan dapat menghuraikan pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Okey, kita teruskan. Okey, untuk pengenalan. Okey, sebelum ni kita telah belajar bagaimana penguasaan British terhadap negara kita. Ini kita lihat dari segi pentadbiran moden, dari segi ekonomi, untuk supaya mereka dapat terus memerintah negara kita, iaitu kelangsungan penguasaan di negara kita. Kemudian kedua, perubahan dalam hal perundangan, undang-undang. Mereka menggunakan undang-undang secara barat, undang-undang barat. Yang ketiga, pihak British juga mewujudkan jabatan atau agensi kerajaan. Kalau sebelum ni pentadbiran secara tradisional, sekarang sudah ada perubahan, pentadbiran secara barat. Okey, kemudian yang keempat, mewujudkan syarikat perwakilan. Ada syarikat company yang kita akan bincangkan selepas inilah. Apakah nama-nama company yang terlibat. Okey, yang kelima, menubuhkan sistem keuangan dan insurans. Sebelum ni tidak ada lagi bank, insurans semua tidak ada. Jadi bila pihak British datang, barulah ada bank, ada bank. Jadi kita lihat apakah fungsi bank. Okey, kita akan lihat dua perkara dulu, iaitu dari segi tanah dan buruh. Dari segi perundangan, tanah dan buruh. Okey, yang pertama ada segi undang-undang tanah ni. Undang-undang tanah pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu sampailah sekarang kita dengar kan. Kita tahu Tanah Simpanan Melayu. Okey, apa tujuan akta ini ditubuhkan? Untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Kerana kebanyakan kawasan tanah tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian dan ekonomi perladangan. Maknanya kawasan hutan, kawasan hutan tu digazetkan sebagai tanah simpanan Melayu. Okey, menurut akta ini, Presiden boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Ini ialah undang-undang yang dikenakan oleh British itu untuk memastikan kepentingan orang Melayu terpelihara. Seterusnya, ini di negeri-negeri Melayu, lepas saya mention negeri-negeri Melayu. Seterusnya ialah di Sarawak pula. Okey, adanya undang-undang dinamakan sebagai Land Order, memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi diwartakan pada tahun 1931. Maknanya di Sarawak pun ada juga. Sama juga dengan tanah simpanan Melayu, tapi di Sarawak dipanggil adat, tanah adat dan sebagainya lah. Okey, matlamat sama macam tadi, melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian, untuk memelihara kepentingan tanah orang tempatan lah di Sarawak, orang tempatan di Sarawak. Yang ketiga, pada tahun 1933, Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Okay, ada lagi undang-undang yang dibuat untuk menguatkan lagi undang-undang tanah yang sedia ada. Kedua-dua undang-undang tanah ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948. Jadi undang-undang ini terus-menerus diperkemaskan oleh pihak, kalau Sarawak pihak mana? Pihak Brooke, dinasti Brooke.
Kalau di Semenanjung tadi, pihak British. Di Sarawak, dinasti Brooke. Okey, kemudian tanah Sarawak dibahagikan kepada kawasan tanah campuran, kawasan tanah pribumi, kawasan tanah adat pribumi, kawasan tanah simpanan, kawasan tanah pedalaman. Banyak jenis sebab Sarawak ni dia luas lah, luas banyak tanah. Okay, jadi banyak jenis tanah yang digazetkan, dikategorikan. Okey, kita lihat pula di Sabah. Okey, di Sabah pun ada juga undang-undang tanah yang dibuat oleh pihak mana ni? Kalau Sabah ialah pihak SBUB. Okey. Pertama, okey, urus niaga tanah antara pribumi dengan orang Eropah sebelum tahun 1888 dianggap tidak sah. Maknanya kalau orang Eropah dah beli tanah di Sabah, hak milik dia terbatal lah, tidak sah. Kemudian pada tahun 1889, Proklamasi 3, Pelindungan Hak Pribumi diwartakan. Undang-undang tentang tanah ni lah diwartakan untuk memelihara kepentingan tanah masyarakat pribumi. Okey, di bawah akta ini langkah lindungi hak dan kepentingan pribumi dilaksanakan. Kemudian segala urus niaga dengan orang Eropah dengan ketua pribumi mesti kena minta izin dulu ataupun dimaklumkan dulu sebelum terjadinya urus niaga. Dan juga penduduk pribumi di Sabah ada hak memohon dan mendapatkan ganti rugi jika ada berlaku penipuan dan sebagainya lah. Pegawai daerah bertanggungjawab menjaga hak milik tanah pribumi, itu di Sabah. Seterusnya kita lihat yang tadi tanah kan, berkaitan dengan tanah, yang ini berkaitan dengan buruh, berkaitan dengan buruh. Baiklah, berkaitan dengan buruh, kita lihat perkembangan pesat biji timah dan getah. Kita tahu sebelum ni kita telah belajar kan pembukaan ladang besar-besaran untuk biji timah dan getah. Ladang getah lah, biji timah ni memang kita lombong. Menggalakkan kemasukan buruh dari China dan India. Okay. Tenaga buruh China bekerja di lombong biji timah. Dinamakan sebagai sistem kontrak. Sistem kontrak. Yang ketiga, buruh dari India bekerja di ladang getah, iaitu dinamakan sebagai sistem Kangani. Ingat sistem kontrak untuk buruh dari China, manakala buruh dari India dinamakan sebagai sistem Kangani. Sistem lebih kurang sama lah. Sistem ini macam mana mereka bawa buruh dari negara China dan negara India. Seterusnya ialah pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Had Ehwal China, Chinese Protectorate, untuk melindungi buruh dari China dieksploitasi. Ini untuk kepentingan inilah kepentingan buruh dari China. Kemudian 1882, Ordinan Buruh Kontrak diluluskan melindungi pekerja. Undang-undang untuk melindungi buruh diperkenalkan. Kemudian pada tahun 1908, Majlis Perundangan Singapura menubuhkan tabur imigran India. Maknanya mereka nak datang ke negeri-negeri Melayu, tambangnya percuma. Tambang percuma. Okay, kemudian perkembangan ekonomi menarik buruh dari Indonesia. Banyak buruh dari Indonesia juga datang bekerja di negara kita, terutamanya dalam biji timah dan untuk mengusahakan tanaman getah. Okey, seterusnya ialah kita lihat tadi kan, cikgu dah bagi tahu ada dua sistem. Sistem kontrak dengan sistem Kangani. Sistem kontrak ni buruh dari negara China, manakala sistem Kangani ni buruh dari negara India. Kita lihat dulu apakah dia sistem kontrak. Yang pertama, okey, sistem kontrak buruh dibawa masuk melalui majikan. Segala tambang, perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal buruh hendaklah disediakan oleh majikan. Ini kebanyakannya bekerja di lombong biji timah. Manakala yang kedua, sistem Kangani. Okey, Kangani ni apa maksud dia? Maksud dia ialah ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang getah. Okey. Dia punya proses pemilik ladang menghantar Kangani ke India. Kangani ni macam orang yang mencari pekerja tu di India. Kemudian dia akan menguruskan tambang dan perjalanan buruh tersebut ke
ladang majikannya di negara-negeri Melayu contoh tadi. Seterusnya, jabatan dan agensi yang ditubuhkan oleh British. Ini baru British baru tubuh. Sebelum ini tidak ada. Bila kedatangan British barulah ada kedatangan British, Brooke dan FBUB. Yang pertama kita lihat di tanah Melayu 1872 British menubuhkan Jabatan Kerja Raya Public Works Department untuk membina bangunan Sultan Abdul Samad, Ibu Pejabat Kereta Api NNMB, Masjid Jamik KL dan Karkosa. Ini di Kuala Lumpur. Ini sekarang ni dah jadi tempat pelancongan lah, bangunan-bangunan lama tu. Yang kedua, pada tahun 1905 British menubuhkan Jabatan Pertanian untuk memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah, membuat penyelidikan, menyediakan pakar teknikal iaitu pengusaha ladang dan pekebun kecil. Jadi banyak kemajuan di bawah lah untuk pertanian. Yang ketiga, pada tahun 1926 pula British menubuhkan institusi khas penyelidikan getah yang dinamakan sebagai RRIM, iaitu Institut Penyelidikan Getah Malaysia Malaya. Institut Penyelidikan Getah Malaya, kesan daripada permintaan tinggi industri getah pada waktu itu. Seterusnya ialah pada tahun 1931 British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air untuk meningkatkan keberkesanan sistem pengairan. Kemudian yang kelima, Jabatan Pos dan Telegraf dan Jabatan Kereta Api Tanah Melayu ditubuhkan untuk melicingkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Siapa tahu kenapa, apakah tujuan utama jalan kereta api diwujudkan untuk buat apa? Untuk angkut apa? Boleh tinggalkan dari ruang komen di bawah. Siapa tahu? Salah tak apa? Apakah tujuan utama sistem kereta api ini diwujudkan? Tujuan utama. Siapa tahu? Cuba komen dalam ruangan komen di bawah ni. Salah tidak apa? Tujuan utama, fungsi kereta api itu untuk membawa bekalan apa? Yang pertama. Cuba mesej dalam ni. Siapa nak cuba? Salah tidak apa? Apakah fungsi sebenarnya dibuat jalan kereta api ni, dan untuk mengangkut barang apa? Cepat teka, tak masalah salah pun. Tak ada siapa lagi yang jawab sini. Apakah barang yang diangkut oleh kereta api tersebut? Ada jawapan? Barangan yang berat. Betul juga. Betul, tapi yang paling tepat siapa boleh bagi lain? Tak apa, betul. Tahniah untuk jawapan ini. Ada lagi jawapan yang lain. Tahniah Alia Natasha. Lagi? Ada jawapan lain untuk mengangkut apa dia? Dah. Cikgu bagi tahu jawapan lah. Untuk mengangkut biji timah. Untuk mengangkut biji timah. Tujuan utama lah diwujudkan kereta api dan jalan kereta api tu. Untuk mengangkut barangan berat, betul juga. Betul juga, tak salah. Seterusnya ialah di Sabah dan Sarawak ditubuhkan Jabatan Kerajaan bagi kemudahan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. Seterusnya kewujudan syarikat perwakilan. Syarikat perwakilan. Yang pertama sekali kita lihat kenapa diwujudkan syarikat perwakilan ni, iaitu pemodal British dan Eropah membawa masuk modal asing yang besar ke negara kita. Mereka mengimport barangan dari negara-negara tertentu. Inilah fungsi syarikat perwakilan.
Antara nama syarikat perwakilan iaitu agency house dikenali dengan nama gedung perwakilan atau crown agent. Yang ketiga, mereka memiliki rangkaian sistem keuangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antara bangsa. Okey, antara contoh syarikat yang terdapat pada masa dulu ialah Bostik and Company, Bostik Battery Estate Agency, Harrisons and Crossfit, Guthrie and Company, Barlow and Company dan Sime Derby. Ya, kita pernah dengar kan nama Sime Derby kan? Sekarang Sime Derby masih ada lah. Okey, cuba teka. Sime Derby sekarang dia terlibat dalam apa dia? Perniagaan apa? Ataupun mengusahakan ladang apa? Sime Derby. Siapa tahu ni? Sime Derby pernah dengar Sime Derby ni? Kalau kita pergi KLIA kan, sebelum turun dari flight tu kan, atas flight kita akan tengok ladang apa? Di bawah tu ladang apa? Siapa boleh jawab? Sebelum kita turun ke landasan di KLIA tu, apakah tanaman yang ditanam di kawasan tu? Siapa boleh jawab? Tanaman apa? Boleh komen. Okey, betul. Abiana Ching. Ladang kelapa sawit kan besar kan kawasan tu. Antara syarikat yang ada tanah di situ ialah Sime Derby. Dia ada tanah yang besar lah untuk tanaman kelapa sawit. Okey, Tania. Okey, kemudian kita lihat syarikat perdagangan ini ada hubungan erat dengan kerajaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Contohnya Bostik and Company menguruskan ekspor getah dan biji timah dan juga menguasai syarikat perkapalan serta keuangan Hong Kong Bank. Okay. Seterusnya ni kewujudan sistem keuangan dan insurans. Sebelum tu tidak ada bank. Tidak ada bank. Apa kegunaan bank ni? Kita akan lihat sini. Apa peri pentingnya peranan bank bagi urus niaga. Okey, pertama sekali ialah kita lihat pihak penjajah atau pihak British atau pihak SBUB dan Destibrook memperkenalkan penggunaan mata wang asing. Contohnya mata wang perak Sepanyol pada tahun 1580 di negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Yang kedua, 1897, British menubuhkan lembaga Pesuruhjaya Wang, mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan 8. Kemudian yang ketiga, lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan mata wang kertas NNS iaitu mata wang kerajaan Melayu dan menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus. Mata wang kerajaan Melayu dulu menggunakan timah ada, perak ada, tembaga pun ada. Okey, jadi terhapus. Digantikan dengan mata wang pihak penjajah ini. Kemudian seterusnya pada tahun 1939 dolar Selat digantikan dengan dolar Malaya. Dulu sebelum kita merdeka dulu kita menggunakan dolar Malaya. Mana nilai dia besar lah. Sekarang kita gunakan ringgit Malaysia. Yang kelima, kepusatan ekonomi British memperkenalkan sistem keuangan moden dan insurans melicinkan urusan keuangan. Apa fungsi bank sebenarnya? Apa fungsi bank? Tak ada dalam ni kan, kita sebut. Siapa boleh agak-agak apa fungsi bank? Kamu semua mesti ada simpanan kan? Ada yang ada simpanan di satu bank, ada yang banyak bank lah, 2-3 bank pun ada. Ada yang ada simpanan SSPI, itu pun macam bank juga. Ada simpan duit. Jadi apa fungsi bank? Boleh? Fungsi bank. Fungsi bank. Siapa boleh jawab? Ini yang terakhir ni. Lepas ni habislah sebab saya janji setengah jam aja. Boleh? Ini saya nak jawab secara lisan, boleh tak? Siapa-siapa? Fungsi bank. Satu pun tak apa. Fungsi bank. Okey? Apakah fungsi bank? Semua orang ada bank ni, ada simpanan di bank. Jadi apakah fungsi bank?
Okey. Cepat siapa nak jawab? Fungsi bank. Okey, boleh? Siapa nak cuba jawab fungsi bank apa dia? Senang saja. Okey dah. Kita nak habiskan ni slide ni. Ni slide terakhir ni. Cepat. Untuk simpan duit, untuk keluar duit, untuk menyimpan simpanan bank. Okey, semua betul lah. Semua betul. Tapi tak apalah, kamu ada bagi jawapan dalam mesej. Kalau boleh cikgu nak secara lisan tapi tak apa. Betul untuk menyimpan wang, mengeluarkan wang Okey, fungsi bank pada waktu dulu untuk perniagaan pelabur kan, dia nak simpan wang yang terlalu besar. Okey, modal tu daripada pelabur di luar. Contohnya pelabur dari England, dari London kan, London. Dia nak melabur ke Tanah Melayu contohnya dalam perusahaan biji timah contohlah. Jadi pelabur tu tak perlu pergi ke Tanah Melayu untuk melabur. Jadi cara dia ialah pindahkan wang dia dalam bank. Itulah kepentingan bank pada masa ini. Okey, antara syarikat insurans ialah syarikat Royal Insurance Company 1860, Kian Guan Insurance Limited 1885 di Pulau Pinang dan Commercial Union 1919 di Ipoh. Okey, itu ialah berkaitan dengan insurans, keuangan dan bank. Okey, kesimpulan dia dah habis slide terakhir. Kesimpulan dia adalah perubahan dilakukan oleh British bagi mengurus kegiatan ekonomi dengan cekap. Mereka memanfaatkan kekayaan negara melalui permufakatan semua pihak untuk kepentingan pembangunan negara. Okey, ini tak payahlah. Saya akan bagi soalan. Nanti kamu buat dalam grup WhatsApp. Jadi boleh hantar. Saya tengok soalan dia, saya rasa soalan dia tak susah. Soalan dia tak susah. Tapi yang ada saya dimaklumkan bahawa ada beberapa pelajar yang terlibat dengan perkara lain hari ini. Dia boleh hantar esok lah. Jadi saya kata dalam grup, kamu boleh lihat dalam grup sejarah masing-masing lah. Okey, sekarang untuk bukti lah. Saya perlu ambil gambar. Memang setiap kali saya buat GM, saya mesti ambil gambar. Jadi sila buka kamera. Siapa yang okey, buka kamera sekejap saya ambil gambar sebelum kita tutup GM kita. Okey, sekali lagi. Okey. Okey, buka. Jacqueline, okey, Alicia, Natasha. Satu lagi tu sama siapa tu? Okey, sekejap jangan tutup lagi. Okey okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan sampai hujung bulan 8 sampai hujung bulan 8 sebab bulan 9 nanti akan buka sekolah. Tapi saya rasa itu hanya 3 dan 5 sahaja. Jadi 3 dan 3 belum tahu lagi bila akan kembali ke sekolah. Jadi kita tunggulah pengumuman daripada Kementerian Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan pembelajaran bersemuka. Tapi kita, tak apalah, sementara tu kita akan buat secara online lah. Okey, sekian, terima kasih kepada yang menyertai kelas ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.